Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Nafisa dengan NIM 210407502005 dari kelas M211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan hasil diskusi pada pertemuan ke-15, yaitu jenis-jenis klausa dan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama, kalimat langsung, ialah kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara. Yang kedua, kalimat tidak langsung, ialah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah disampaikan seseorang. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Yang pertama, kalimat tunggal, ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Yang kedua, kalimat majemuk, ialah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Yang pertama, kalimat berita atau pernyataan, ialah kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, kalimat tanya atau kalimat interrogatif, ialah kalimat yang digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Yang ketiga, kalimat perintah, ialah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Yang kelima, kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum terwujud. Jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat, yaitu kalimat lengkap, ialah kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Yang pertama, kalimat yang melepas, ialah kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Yang kedua, kalimat yang klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat berimbang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk campuran. Yang keempat, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Polanya yaitu SP atau SPOK atau SPK dan lain sebagainya. Yang kedua, kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif ialah kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Jenis-jenis klausa. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas ialah klausa yang strukturnya terdiri dari subjek dan predikat dan bisa menjadi suatu kalimat yang utuh. Yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat ialah klausa yang strukturnya hanya terdiri dari subjek atau predikat saja dan tidak bisa menjadi suatu kalimat. Jenis-jenis klausa berdasarkan predikatnya. Yang pertama, klausa verba atau klausa verbal, ialah klausa yang unsur predikatnya berupa jenis kata kerja. Yang kedua, klausa nomina, ialah klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata benda atau contoh frasa nomina. Yang ketiga, klausa adjektiva, ialah klausa yang unsur predikatnya berupa jenis kata sifat. Yang keempat, klausa preposisional, ialah klausa yang menjadikan jenis-jenis kata depan atau contoh frasa preposisional sebagai unsur predikatnya. Yang kelima, klausa numeralia, ialah klausa yang menjadikan jenis-jenis kata bilangan sebagai unsur predikatnya. Yang keenam, klausa adverbia, ialah klausa yang menjadikan jenis kata keterangan sebagai unsur predikatnya. Jenis-jenis klausa berdasarkan kata negatif pada predikatnya.
Yang pertama, klausa negatif, ialah jenis klausa yang predikatnya mengandung kata-kata negatif, seperti bukan, tidak, belum, dan jangan. Yang kedua, klausa positif. Klausa ini ialah klausa yang predikatnya tidak mengandung kata positif. Jenis-jenis klausa berdasarkan fungsinya. Yang pertama, klausa subjek, ialah klausa yang berfungsi sebagai subjek dalam suatu pola dasar kalimat beserta contohnya. Klausa ini biasanya terletak di awal kalimat atau sebelum unsur predikat. Yang kedua, klausa objek, ialah klausa yang berfungsi sebagai objek kalimat yang merupakan bagian dari unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa ini dapat berupa objek langsung ataupun objek tidak langsung. Yang ketiga, klausa pelengkap. Klausa pelengkap ialah klausa yang berfungsi sebagai pelengkap suatu kalimat dan letaknya ada di sebelah objek ataupun predikat. Yang keempat, klausa keterangan, ialah klausa yang berfungsi sebagai keterangan suatu kalimat dan dapat diletakkan di bagian kalimat manapun, baik itu di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.